Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 30 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Sebuah Dewan Serbaguna Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob KKHY Miri akan mula dibina pada Disember ini. Ini selepas Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak telah menerima peruntukan dana berjumlah RM300,000 daripada Kerajaan Sarawak. Dana tersebut telah disampaikan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin kepada Pengerusi Exco Peryatim Cawangan Miri, Julaihi Muhammad dalam satu majlis ringkas di KKHY Miri pada Jumaat. Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di bawah Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang sentiasa peka dan prihatin dengan segala kehendak badan kebajikan di negeri ini. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di bahagian Miri yang turut menderma bahan keperluan seperti makanan, pelitup muka dan barangan keperluan lain kepada KKHY Miri ini ketika pandemik COVID-19. Berita seterusnya. Pelan induk pembangunan Pantai Belawai akan diteruskan untuk membangunkan kawasan Pantai Belawai khususnya serta Kampung Rajang dan Jerijih Amnya sebagai pusat pelancongan pada masa akan datang. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh, pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut peruntukan yang sedia ada. Kita akan membawa penduduk bukan saja di Kampung Belawai, di Kampung Jerijih dan Rajang untuk membangunkan homestay. Kerana kita lihat selepas COVID-19 ini reda, kita melihat sudah banyak penambahan atau orang datang ke tempat ini. Tapi kurangnya tempat untuk bermalam dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah kita akan berbincang dengan Kementerian Kepentingan Pelancongan bagaimana kita dapat melatih orang kampung di sini untuk membangunkan homestay supaya ia dapat memberi penambahbaikan kepada apa yang pasangan kemudahan awam yang ada di sini. InsyaAllah kita akan usahakan. Selain itu, katanya aspek kebersihan dan keselamatan pantai juga akan dititik beratkan bagi memastikan keselesaan para pengunjung yang mengunjungi Pantai Belawai. Tambah beliau, permohonan untuk projek waterfront bagi Pantai Belawai juga akan dibuat bagi mengatasi isu hakisan pantai yang berlaku pada masa akan datang. Jelasnya lagi, ianya memerlukan masa untuk dilaksanakan serta komitmen yang cukup tinggi dari semua pihak terlibat iaitu kerajaan, wakil rakyat dan pihak berkuasa tempatan. Di Tarat, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada Rabu telah meluluskan daerah kecil Siburan menjadi sebagai daerah penuh. Demikian Umum Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Adun Tarat Datuk Roland Sagahwiin pada Jumaat. Berucap dalam majlis penyerahan baucer bantuan pakaian seragam untuk kawasan Tarat, beliau memberitahu sebelum ini pentadbiran daerah kecil Siburan adalah di bawah seliaan daerah Serian. Saya ingin mengumumkan satu berita baik. Kemarin saya bersama-sama pergi mesyuarat, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Kabinet meeting yesterday. Saya baru pulang pagi tadi. Sebab saya lupa check out sini. Tadi sudah pukul 8 baru saya ingat, belum keluar dari cabinet room. Tapi untuk kita, apa yang kita rancangkan, apa yang kita idam-idamkan 6-7 tahun dahulu yang kita rancang, tiada barang yang kita mau hari ini terus esok datang. Daerah kecil Siburan sudah dilulus kemarin sebagai daerah penuh. So, tidak lama lagi kita akan ada pegawai daerah Siburan. Jelasnya keputusan itu adalah sejajar dengan pembangunan pesat di kawasan Siburan dan seorang pegawai daerah akan ditempatkan di sini.
Dalam pada itu, beliau menyerahkan baucer bantuan pakaian seragam bernilai RM200 kepada 149 penerima dari 8 sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di kawasan Tarat. Menerusi program sama, beliau juga menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP tahun 2021 kepada 12 penerima yang terdiri daripada Pertubuhan, Persatuan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dengan jumlah keseluruhan cek bernilai RM135,000. Manakala di Kanawit, Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Pertanian Daerah Kanawit terus membantu pekebun kecil lada dan kelapa sawit di Kanawit dengan menyalurkan bantuan baja kelapa sawit dan lada BBKSL Fasa 1 kepada 231 pekebun dengan penerimanya dipecahkan kepada Dun Ngemah dan Macan. Bantuan ini adalah usaha berterusan kerajaan dalam meringankan beban yang ditanggung golongan berkenaan. Bagi Dun Macan, penerimanya terdiri daripada 34 pekebun kelapa sawit dan 122 pekebun lada. Manakala Dun Ngemah pula seramai 22 pekebun kelapa sawit dan 53 pekebun lada. Simbolik penyerahan bantuan itu telah disempurnakan Adun Macan, Alan Siden Gramong dan Adun Ngemah Alexander Vincent bertempat di perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Kanawit pada Jumaat. Para penerima amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas bantuan tersebut dan mereka menarik nafas lega setelah menerima bantuan berkenaan. Jadi saya bagi pihak tuan rumah dan pemburu kecil mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan yang telah membantu dengan baja untuk pekebun kecil. Pada tahun-tahun yang lepas, walaupun pekebun kecil ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasakan kelapa sawit kan, tapi kualiti buahnya memang tidak kurang sangat kerana tak mampu nak membeli baja. Itu masalah. Jadi hari ini sebagian daripada pekebun kecil ini telah menerima bantuan baja dari pihak kerajaan ataupun dari pertanian. Jadi ucapkan banyak terima kasih lah. Semua orang ke udah mantuk kami tahu, semua diberi terima kasih maja. Lepas itu udah mantuk kami lama tahu udah kalau itu saya lepas dia. Masalah dia mati kami. Dengar semua sawit boleh nih ke mana bakal ngol pilih bukain nih. Bang kami itu selalu nada, kalau nurun 1.000 lebih ya, 1.500 ke 1.500 kami itu berdau 700 lebih ya. Berikut pula, Kerajaan Sarawak telah banyak meluluskan projek pembangunan prasarana di daerah Meradong sepanjang 5 tahun kepimpinan Wakil Rakyatnya Datuk Ding Kuang Hing. Ini membuktikan Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri sentiasa menitik beratkan pembangunan di kawasan luar bandar. Demikian menurut Datuk Ding semasa majlis penyerahan geran bagi pelaksanaan projek rakyat bagi kawasan Dun Meradong pada Jumaat. Sehubungan itu, beliau berharap sokongan padu daripada Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK terhadap Kerajaan Sarawak dapat diteruskan agar pembangunan prasarana di kawasan luar bandar khususnya di Meradong akan berterusan pada 5 tahun akan datang. Geran berkenaan disalurkan kepada 20 JKKK Cina, Melayu dan Iban untuk membaik pulih jalan utama dan jalan kebun terutamanya pada musim hujan hujung tahun. Di Miri, pembayaran cukai taksiran Majlis Bandaraya Miri MBM penting untuk menjadikan Miri sebagai sebuah bandar yang mampan dan selesa. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, ini sekaligus akan meningkatkan kecekapan dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat. Untuk itu, masyarakat di bahagian Miri diminta membayar kadar cukai taksiran hartanah menggunakan aplikasi digital yang disediakan sebagai norma baharu ketika pandemik COVID-19 ini. Beliau menasihatkan masyarakat membuat pembayaran cukai taksiran
dalam talian melalui aplikasi SP Global, laman web dan aplikasi Servis Sarawak serta laman web Paybills Malaysia. Beliau sebelum itu telah meninjau operasi pembayaran cukai taksiran di kaunter MBM pada Jumaat. Laporan seterusnya, pelbagai bantuan yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 disambut baik masyarakat. Orang awam yang ditemui wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS di sekitar Kuching pada Sabtu berkata, dengan bantuan tersebut ia memberi kelegaan kepada mereka dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Mereka juga turut merakamkan ucapan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan di atas keprihatinan mereka kepada rakyat. Okey, kepada kerajaan, terima kasih sebab dah beri bantuan untuk rakyat Malaysia. Untuk rakyat Malaysia yang dah dapat bantuannya, kami harap kita orang guna dengan sebaik mungkin dengan musim kita pandemik tu. Terlebih lagi aku dekat meri terima kasih ngagai perintah besar laban udah ngagai ke belanja lebih lagi ungkup raban tik putus penatai permisi untuk ketegal pandemik COVID-19. Agi belanja tu nang berguna dikena ngelempung ke tatiang penusah jam kerja tu. Ya. Alhamdulillah bajet MRX dapat membantu rakyat Malaysia dengan keadaan yang terkesan COVID tu. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Dengan kelanggaran yang diberi kerajaan, jangan pernah leka dan lupa dengan SOP yang telah ditetapkan dan sentiasa menjaga kebersihan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Kita, jaga Sarawak, Indo Sarawak. Salam UKAS.